Assalamualaikum semua. Kisah yang ingin saya kongsi pada hari ini adalah kisah yang agak lama. Kisah ini berlaku lebih kurang 10 tahun lepas semasa saya menjalani program latihan khidmat negara atau nama singkatannya PLKN di salah sebuah kem di Perlis. Di Perlis cuma ada 2 kem PLKN. Cubalah teka yang mana satu. Sebelum saya mulakan cerita kisah saya ini, saya nak kongsikan sedikit fakta tentang diri saya. Saya ni memang jenis senang dengar dan senang nampak kelibat. Maksud saya, bila dengar, saya akan dengar suara orang berbisik dekat tepi telinga. Kalau nampak pula, saya akan nampak bayang-bayang hitam bergerak sekali imbas sahaja. Bukan yang jenis nampak bentuk dan fizikal makhluk itu. Pada tahun 2012, saya telah dipanggil untuk menjalani PLKN. Banyak pengalaman pahit dan manis yang saya dapat sepanjang saya di sana. Kem yang saya duduk untuk beberapa bulan ini agak terpencil. Kalau ibu bapa nak datang melawat pada hujung minggu, agak jauh nak masuk dari jalan besar. Kawasan kem ini dikelilingi hutan. Bukanlah hutan tebal sangat, tapi kalau dah namanya hutan, suasana seram tu tetap dirasai. Nak dijadikan cerita, pada bulan pertama dan kedua saya di sana, saya tak pernah nampak atau dengar benda pelik-pelik, kecuali ada dengar cerita dari dorm sebelah. Ada orang kena kacau dan dirasuk, tetapi bukan di dorm saya. Benda yang jadi dekat saya ni agak mengejut juga, sebab saya tak jangka langsung yang saya akan teruk diganggu. Biasanya lepas habis roll call malam, semua orang akan berkawat ikut pasukan masing-masing dan balik ke dorm untuk tidur. Roll call ni macam sejenis perjumpaan tak rasmi antara pihak pelatih dan student. Sampai di dorm, tak semua akan tidur terus, ada yang lepak main gitar, makan jajan, tapi wajib tutup lampu. Kalau tak nanti cikgu datang dan denda kami semua. Dalam pukul 11 malam macam tu, saya tak tahan nak buang air kecil. Saya pun pergilah toilet sorang-sorang. Kebetulan pula time tu semua tandas penuh. Ada orang sedang gunakannya. Saya dah tak tahan nak buang air kecil. Saya pun terus masuk ke dalam cubicle shower untuk lepaskan hajat. Mungkin itulah silap saya, buang air kecil di tempat yang tak sepatutnya. Selepas melepaskan hajat, cuci semua, basuh muka dan terus balik dorm untuk tidur. Sampai sahaja dekat katil saya ambil handphone dan pasang earphone untuk dengar lagu sambil layan mata untuk tidur. Besoknya dah masuk hujung minggu, maka semua orang dapat handphone masing-masing untuk digunakan. Semasa sedap-sedap dibuai mimpi, saya terjaga sebab terasa ada sesuatu yang menindir di atas badan saya. Saya dah selalu kena tindih, jadi saya tahu apa yang perlu dilakukan. Benda yang saya selalu buat, saya akan lawan sedaya upaya dengan kudrat yang ada. Pada masa itu, saya tidur dalam keadaan terlentang. Jadi, saya cuba melawan untuk mengiring ke kiri. Saya lawan dan lawan, akhirnya saya berjaya mengiring ke kiri. Saya pun sambung tidur sambil lagu masih terpasang di earphone dekat telinga saya. Rupa-rupanya, saya punya rasa lega tu sekejap sahaja. Entah macam mana, saya dapat rasakan ada benda di atas siling dan tiba-tiba saya tak boleh bergerak. Saya kena tindih lagi untuk kali yang kedua. Saya cuma mampu gerakkan anak mata saya sahaja untuk tengok sekeliling. Tengok di hujung-hujung mata saya sahaja sebab badan tak boleh bergerak. Dalam keadaan posisi mengiring ke kiri, mata kanan saya boleh nampak siling dorm. Bila saya betul-betul gerakkan anak mata saya ke hujung kanan, apa yang saya nampak ni? Benda yang paling seram pernah jadi dekat saya. Kelihatan ada satu makhluk berbaju putih, kotor, ada kesan tanah, berambut panjang. Dia macam melekat dekat atas siling dorm saya. Tiba-tiba benda tu perlahan-lahan turun menuju ke arah saya. Jantung berdegup sangat laju pada masa itu. Disebabkan terlampau takut, saya terus pejamkan mata. Bila saya buka mata untuk cek ke mana dia pergi, benda tu semakin dekat dan dia terus bergerak dan duduk di atas badan saya. Rambut dia panjang sampai menutup muka saya. Dia siap hembus nafas dia dekat telinga saya dengan hembusan yang kuat. Paling best, saya boleh dapat rasa badan dia tu atas saya. Sumpah, masa ni saya takut gila. Saya cuba minta tolong kawan yang berada di sebelah, tapi suara saya langsung tak keluar. Bila tengah kena tindih ni, nak bercakap tak boleh, nak bergerak pun tak boleh. Padahal, dah cuba sedaya upaya sampai badan rasa letih. Pada masa tu, saya cuma cakap dalam hati, tolonglah,
Jangan kacau aku. Sudahlah kacau aku. Saya cuma mampu pejam mata untuk hilangkan rasa takut. Tapi makhluk itu masih hembus nafas je dekat telinga saya. Dengan lagu yang saya tengah dengar itu pun masih terpasang. Saya sampai maki hamun dalam hati minta makhluk tu pergi. Tiba-tiba entah macam mana, saya dah boleh gerakkan kaki, gerakkan tangan saya dan saya pun terus bangun. Satu badan terasa kebas. Bila duduk atas katil saya tu, saya nampak aja kawan-kawan dalam dom tu tengah berborak. Dalam hati saya berbisik, dorang ni tak nampak ke benda tu tadi? Atau saya seorang je yang nampak? Itulah pengalaman seram saya semasa di PLKN Perlis tu. Sampai ke hari ni saya tak akan lupa. Sebab ni pengalaman kena tindih saya yang paling seram. Sekian sahaja cerita saya kali ini.